Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Terbaru ini, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, SPRM sudah pun mengumumkan banyak kejutan. SPRM sudah pun banyak menangkap jerung, bilis, naga, buaya ekonomi yang makan duit rakyat, yang hisap ke darah rakyat. Apa indahnya, sepatutnya dana-dana itu untuk membantu rakyat, tapi tak sampai kepada rakyat. Kali ini immigration pula membuat tindakan. Ini pasti mengejutkan. SPRM sudah bertindak, kali ini immigration. Ejen pembantu rumah haram. Immigration sahkan menahan datuk dan datin. Hello. Ini jerung lah nih, jerung atau bilis, kita tengoklah. Jabatan Immigration Malaysia atau JIM menahan satu pasangan suami isteri bergelar datuk dan datin yang disyaki menjalankan kegiatan ejen pembantu rumah asing iaitu PRA secara haram. Ketua Pengarah Immigration iaitu Khairul Zaimi Daud berkata, mereka ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sebuah premis kediaman di Shah Alam, Selangor pada 16 Februari yang lalu. Menurutnya, pasangan yang berusia 66 dan 56 tahun itu disiasat di bawah Seksyen 55E Akta Immigration kerana disyaki membenarkan mana-mana pendatang tanpa izin memasuki atau tinggal di dalam premis yang mempunyai kepentingan sebagai penyelia atau menguruskan atau mempunyai kawalan ke atas mana-mana premis tersebut. Turut ditahan ialah 13 orang wanita yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang berusia di antara 22 tahun sehingga 47 tahun. Dalam siasatan awal, katanya dalam kenyataan itu, siasatan awal mendapati mereka masuk ke negara ini dengan menyamar sebagai pelancong menggunakan pas lawatan sosial PLS. Lokasi serbuan merupakan rumah kediaman pasangan itu yang turut dijadikan tempat tinggal warga negara Indonesia tersebut. Kesemua warga asing tersebut ditahan kerana disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-1963, Akta 155 dan juga kesalahan di bawah peraturan-peraturan Immigration 1963, katanya pada satu kenyataan media pada hari ini. Tambahnya, warga Indonesia tersebut akan dibekalkan sebagai pembantu rumah dan juga pekerja pembersihan. Katanya mereka akan dikenakan bayaran di antara RM3.500 sehingga RM4.500 seorang sebagai bayaran untuk perkhidmatan mengurus kemasukan yang akan dipotong melalui gaji bulanan. Dipercayai pasangan ini iaitu suami isteri itu menjalankan aktiviti mengurus kemasukan dan pembekalan pembantu rumah secara haram bersama-sama ejen yang dikenali dari Indonesia. Kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK Kementerian Sumber Manusia berkaitan aktiviti pengambilan dan pembekalan pekerja yang dijalankan tanpa lesen yang sah, kata Khairul Zaimi. Sehubungan itu tegasnya, JIM sentiasa memantau aktiviti penawaran pembantu rumah asing dan pekerja pembersihan harian secara tidak sah ini termasuk di media-media sosial oleh individu atau ejen haram. Katanya mengakhiri, JIM ingin menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan aktiviti ini dan sentiasa merujuk kepada maklumat terkini daripada JIM dan juga JTK, Kementerian Sumber Manusia jelasnya. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita terima satu lagi ketirisan sebanyak 10 bilion kali ini. Lebih memengsankan, lebih teruk lagi kali ini. 10 bilion subsidi. Tiris lagi. Nampaknya pendedahan demi pendedahan tentang ketirisan, penyalahgunaan kuasa, dan banyak lagi yang tak betul semakin berleluasa, semakin menonjol-nonjol. Dan ramai penganalisis ekonomi dan politik berkata akan ada lebih banyak lagi pendedahan berkaitan dengan ketirisan, penyalahgunaan yang terjadi sebelum ini. Adakah pendedahan ini salah Anwar? Ramai sangat yang meroyan sekarang didedahkan sejak salahkan Anwar. Anwar pendendam lah, apalah. Yang kamu buat apa hal? Kalau kamu tidak buat, tiada masalah. Yang tidak buat, jangan takut. Kalau kamu takut, maksudnya kamu ada buat. Yang kamu marah, kenapa? Kalau tidak ada masalah, tak pernah buat, sepatutnya saman sajalah Anwar. Saman saja SPRM. Saman pihak berkuasa yang mendedahkan perkara yang tak ada itu. Tapi kalau ada, memang patut pun kamu takut. Terbaru ini tuan-tuan, ketirisan 10 bilion ringgit Malaysia. Subsidi diesel. KPDN sedia bekerjasama siasatan SPRM dan PDRM. Kita nantikan siapakah jerung pada ketika ini. Pada kes kali ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN disahkan bersedia untuk bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menjalankan siasatan sewajarnya berhubung isu ketirisan subsidi diesel hampir 10 bilion ringgit Malaysia. Menterinya iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tindakan itu perlu dibuat sekiranya siasatan dalaman dijalankan pihaknya mendapati terdapat kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang telah berlaku sebelum ini. Katanya, biasanya kementerian akan melakukan siasatan dalaman terlebih dahulu. Kerana kita ada unit yang membuat audit dan siasatan. Katanya, namun siasatan sekiranya isu itu serius dan kita temui memang ada pelanggaran undang-undang, kita sah tidak akan keberatan untuk menyerahkan kes itu kepada polis atau SPRM katanya. Tambahnya lagi, kita akan bekerjasama bagi memastikan ketirisan dapat diminimumkan. Kerana kita tidak mahu dalam pembentangan bajet akan datang atau dalam mana-mana laporan, ketirisan subsidi diesel ini masih lagi menjadi isu. Katanya kepada pemberita selepas beliau merasmikan program Usahawan Muda 2023 di Politeknik Ibrahim Sultan di Pasir Gudang pada hari ini. Beliau berkata, KPDN akan bekerjasama dengan agensi lain dan kementerian lain termasuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM yang berperanan menyalur dan mengawal subsidi diesel kepada nelayan. Semalam, Salahuddin dilaporkan berkata KPDN telah menubuhkan pasukan bertindak khas yang diketuai oleh Ketua Setiausahanya sendiri iaitu Datuk Azman Muhammad Yusof bagi menangani isu ketirisan subsidi diesel itu. Pada Jumaat yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023 memaklumkan wujud ketirisan dalam subsidi diesel dengan anggaran hampir 10 bilion ringgit Malaysia. Nilai subsidi diesel dipercayai diseleweng pada tahun lepas. Tahun lepas, siapa kerajaan pada ketika itu, siapa Perdana Menteri, siapa berkuasa pada ketika itu, sila jawab. Mengulas inisiatif Rahmah pula, Salahuddin yang juga ahli Parlimen Pulai memaklumkan pelaksanaan program yang dijayakan KPDN itu tidak melibatkan sebarang dana awam.
Sebaliknya, atas sokongan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat yang mahu menangani kos sara hidup secara kolektif. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.